Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kitab itu pakai muka surat 18. Dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita tatkala kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya, serta tiada memberi bekas padanya, yakni tiada boleh mengadakan dan meniadakan seperti kita bergerak tangan atau berdiamnya, maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan gerak diam itu, dan hanya dibangsakan bagi kita tatkala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Maka makna usaha itu, hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia Dia, pemberian dan belas ihsan daripada Dia semata, masih memberi peluang pada kita ada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam melalui mak ayah kita, yang kita boleh mengasakan Allah Ta'ala, membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lagi limpah kurnia diberi, di taufik hidayatkan kita, dibukakan pintu hati kita, dilapangkan dada kita, diberikan kita tamak haloba untuk terus nak belajar macam mana untuk membenar-benar mentauhidkan Dia, bagaimana betul-betul untuk mencintai Rasulnya. Alhamdulillah, diberikan kita berusaha pula untuk mendapat iman, bukan saja iman warisan melalui mak ayah kita, tapi iman kasab, iman yang dengan kederat diberi kat kita, kita ikhtiarkan untuk menambah iman, untuk cari iman, untuk usaha ke arah iman. Macam mana kita usaha untuk cari rezeki, usaha untuk perbaiki diri, besar sekali adalah untuk beriman pada Ilahi. Alhamdulillah, syukur diberi kita minat yang berpanjangan. Alhamdulillah, diberi pula perasaan semangat dan istiqamah. Alhamdulillah, diberi pula berkobar-kobar, tambah pula cuti lama. Alhamdulillah, diberi kita pula kesihatan, kesempatan, lapang masa berada dalam majlis yang seumpama ini, yang sangat mulia. Mudah-mudahan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung malam ni satu lagi perbincangan dalam bab mentauhidkan Allah Ta'ala, khasnya dalam bab tauhid af'al. Tajuk kita duk bicara masih bab mengasakan Allah Ta'ala, salah satu bab yang paling besar, dan dia merupakan matlamat kita belajar akidah, matlamat kita belajar ilmu kalam, matlamat kita belajar sifat 20, matlamat kita belajar ilmu tauhid,
matlamat kita mengenali, faham la ilaha illallah. Sinilah. Itulah untuk macam mana cara kita nak tauhid ke Allah Ta'ala. Tauhidkan sudut zat, tauhidkan sudut sifat, tauhidkan sudut af'al. Begitu juga sedikit tambahan, itu tauhidkan dari sudut milik, yang wajib atas kita belajar dan usahakan dengan ilmu, dan kena latih dah hadirkan di hati sampai tahap benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala dalam empat sudut ini, dalam empat iktibarat ini, istilah Arab dah sikit, dalam empat pemerhatian ini, dalam empat angles ni kan. Sama ada dari sudut pemilikan, dalam bab perbuatan, dalam bab sifat, dalam bab zat. Dasar dia nak pergi faham, teras dia zat. La ilaha illallah, Allah saja zat yang wajib wujud. Zat makhluk harus wujud, mungkin wujud. Dua perbezaan yang sangat besar. Wajib wujud dengan mungkinul wujud dan jaizul wujud. Atau istilah yang mudah faham, Allah wujud, makhluk ma'dum. Allah ada, makhluk asal tak ada. Allah memang asal ada, wajib ada, kita asal tak ada. Mungkin ada, harus ada. Walaupun duk ada, harus ada. Dah ada kita mesti ada yang mengada, yang mengada mesti ada. Tauhid lah tu. Cuma kita tauhid taklidi kita dapat. Dengan makna tanya Tuhan kita siapa? Allah. Yang tu jawab dapatlah. Yang mana dapat. Tapi nak tauhid kasbi, tu istilah sikit. Tauhid yang memang kita usahakan untuk dapat tauhid. Tauhid yang memang dengan ilmu kita belajar tauhid dan faham tauhid. Dengan ilmu yang kita faham tauhid, kita latih dan hadir hati dapat tauhid. Dengan latihan dan ilmu yang kita faham, yang telah kita usahakan untuk dapat tauhid, sebati pula dengan diri kita macam mana nak bawa tauhid. Yang tu atau istilahnya dipanggil iman kasbi, iman yang kena usaha. Dia tak dapat dengan limpah kurnia semata-mata. Bahkan atas perjalanan sabab, atas perjalanan syariat, dia serupa macam Allah Ta'ala nak bagi hidayat. Dia boleh bagi disebabkan kuasa dia. Macam mana dia bagi hidayat, macam mana dia bagi hujan turun ke pokok kayu, boleh je. Tapi dia tak bagi hidayat macam tu, dia bagi sabab melalui Nabi Rasul. Nabi Rasul pun dia bagi main keren gitu aja, boleh je. Tapi dia tak bagi gitu, bahkan dia bagi mukjizat, benda pelik dan luar biasa, yang mencarikan adat dan peraturan alam semesta, membuktikan Allah yang Maha Kuasa, yang ni benar adalah Rasul dia. Diberi sampai macam tu sekali. Maksudnya atas perjalanan sabab musabab, atas perjalanan kasbi, kita ditaklifkan untuk usaha, untuk cari iman kasbi ni, supaya iman kita bukan taklidi, tapi iman kita bersama adalah iman ilmu dulu, iman ilmi. Ilmu iman tu mesti ada. Nak faham Allah ilah, makhluk takkan duduk mentabak ilah sama sekali. Nak bila kata Allah ilah, maksudnya nak mentauhidkan uluhiyah tu hanya Allah dalam bab zat, sifat, perbuatan, milik. Ada bab kita dah belajar. Kalau tertinggal pelajaran, wajib taubat mengaji lain. Saya sering sebut begitu. Pasal nak ulang bukan dia kan. Kita nak sambung pelajaran, tapi pelajaran lama tak ingat. Dah belajar pun dah sempurna ke? Kalau mungkin satu faham, sudut faham dan sempurna satu hal, belum lagi selesai. Ilmu tak boleh selesai melainkan dengan amal. Tambah ilmu iman, dia bukan muakkad, dia ilmu yang daim, ilmu yang mutlak. Dia bukan muqayyad, bukan muakkad, dia daimul amal, amal yang daim.
amal yang sentiasa nak tauhid Allah Ta'ala, musyahadah Allah Ta'ala, muraqabah Allah Ta'ala. Macam mana kita sedar kita lelaki, ke ada waktu-waktu yang rasa macam perempuan, ke tak perasan kita lelaki? Perasan nak lelaki, takutlah lupa kan. Jadi macam apa tu, sajat apa tu, itu apa, hilang orang panggil apa, identiti. Macam tu lah kat kita apa ya. Dalam bab tauhid ni ada istilah hilang identiti kita sebagai makhluk. Situ lah saya nak sebut, situlah yang sambil-sambil ke menatang tu satu hal lah. Menatang tu apa hal ni nak cerita macam mana nak dapat macam tu, sentiasa nak sedar identiti kita sebagai makhluk. La ilaha illallah, Allah ilah, aku makhluk. Kau seorang ke, kau ramai ke, kau sihat ke, kau sakit ke, kau kaya ke, kau miskin ke, kau alim ke, kau jahil ke, kau bodoh ke, pandai ke, orang puji ke, orang kutuk ke, orang fitnah ke, zaman dajjal ke, zaman nabi ke, zaman rasul ke, zaman tak ada nabi rasul ke, jumpa tok guru ke tak jumpa tok guru, kau seorang ke, mesti betul hal tu. Nak dapat itulah nisbah taklif ilmu. Dah dapat ilmu pula nak laksanakan ilmu tu, latihan. Dan latih tu nak boleh sebati dengan darah daging kita. Bila-bila pun tauhid Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala. Tauhid macam inilah yang ditaklif pada kita untuk kita cari. Yang tu yang lanjutan kita nak belajar ni. Satu sudut kadang-kadang kita rasa kita dah faham. Khasnya atas prinsip kita nak belajar ni bab tauhid af'al. Allah saja ada quwah tu disiplin kita belajar. Makhluk ni tak ada quwah sama sekali. Kita ni la haula wala quwah illa billah. Allah wa annal quwwata lillahi jami'a. Ya Quran tu. Nisbah Allah ni hak dia semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita ni tak ada milik apa-apa. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walillahi mirasus samawati wal ard. Banyak ayat Quran tu bahas ayat Quran satu cukup dengan sebut Allah ni dah dia jadikan kita milik dia. Kita daripada tak ada dia bagi ada. Kita ni pun dalam pentadbiran dah urusan dia. Apa yang ada kat kita pun bukan urusan kita sebenarnya, urusan dia. Yang tu lah kita nak faham pula, dah semua urusan dia. Kat kita ni ada apa? Tu nak sambung lah. Asal nak sebut atas kita punya iman ni, kita ditaklif untuk cari iman bukan saja pula. Kita ditaklif untuk cari iman tahqiq. Bukan hanya memada dengan iman taklid. Jadi iman taklid ni lah iman isyarat Nabi kata kazabadil bahri. Umat Islam ni macam buih laut. Jadi iman yang hanya berdasarkan periwayatan, hikayat, cerita yang kita belum sampai dapat faham dan mengerti sampai jatuh hati. Ini tu kot bahasanya kan. Belum lagi. Kalau belum lagi maksudnya kita belum sampai tahap belajar ilmu iman yang betul-betul boleh dapat iman. Dengan tu kita iman pada Allah Ta'ala. Okay. Dan bila sebut iman ni al-iman huwa al-yaqin. Iman ni adalah yakin. Yakin mahal yakin qalbi, ya, hati. Ni bukan mulut. Mulut ni alat. Jadi nak dapat iman tu sampai hati membenar dan mengiya-iyakan, sampai mustahil perkara tu boleh dilupakan. Itulah. Kalau bahasa dan pencapaian yang sepatutnya kita capai. Di atas pencapaian yang belum kita capai satu hal. Tapi sebenarnya kita boleh capai. Satu ditaklif di antara Nabi Rasul boleh capai. Dan itulah pencapaian paling besar yang ditaklif atas kita untuk capai. Dengan capai iman ini, insya-Allah segala cabang-cabang iman yang Rasulullah pernah isyarat, cabang iman ni ada 60 lebih, ada riwayat sebut 70 lebih. Maksudnya banyaklah cabang-cabang iman ni. Insya-Allah semua akan terlaksana. Akbaruha la ilaha illallah, paling besar la ilaha illallah, paling kecil ialah imatatul azab fit tariq. Kita ada perasaan kasih sayang kepada makhluk ni sampai tak ingin langsung makhluk Allah Ta'ala ni boleh
jadi pada dia benda-benda yang tak diingini, sehingga kalau ada benda yang menyakiti di jalan raya, kalau orang nak lalu, kita sanggup buang dia kerana Allah. Tu amal iman. Tapi kerana Allah, itu paling rendah. Paling tinggi isyarat dalam hadis tu mesti la ilaha illallah. Kita duk belajar ni, belajar ilmu paling tinggi ya. Ilmu la ilaha illallah. Macam mana nak tauhid dengan Allah Taala. Jadi kita kena usahakan nak bagi dapat ilmu macam tu. Yang itulah perintah Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu dengan Allah Taala dan Rasul. Dah beriman dah, Allah Taala suruh beriman lagi. Atas syarahan ulama tafsir, apa maksud dia? Ya ayyuhallazina amanu ay imanan taqlidan. Wahai orang yang beriman sebagai iman taklid, ataupun iman yang iman dengan iman zahirkan, iman di mulut yang belum masuk ke dalam hati. Setengah ulama kata tafsir kata, wahai orang yang beriman sebagai iman taklid, iman warisan, aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu. Dah beriman, suruh beriman lagi. Buat apa tu? Maksudnya berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai iman tahqiq. Itu maksud dia. Maksudnya diperintahkan kita walaupun dah dapat Islam, dah dapat iman, walaupun iman tu sudut iman ada, bukan boleh nafi. Kita dah belajar persis Islam, iman itu memang ada. Islam ada, iman kita memang ada membenarkan di hati. Bahkan orang ahli maksiat, orang bunuh diri pun dia kata apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan aku bila aku bunuh diri ni kan. Ada iman dia dengan Allah Ta'ala. Tapi ada masalah tu satu hal, tapi nak kata ada perasaan ketuhanan tu ke dia. Tapi ada tapi itulah kan. Tapi jadi kita walaupun ada iman, rasa mentauhidkan Allah Ta'ala, rasa sedar ada yang menguasai kita, mentadbir kita, kita akan balik pada dia. Tapi dengan sedarnya kita ni makhluk dia setiap masa, yang tu belum tentu boleh capai, melainkan dengan belajar ilmu yang sepatutnya, dengan ada ilmu yang tepat, betul, dan ada pula latihan yang sepatutnya dilaksanakan untuk jadi sabab boleh capai ke tahap tu. Dia mesti ada latihan. Yang tu yang kita duk belajar ni, belajar ilmu, lepas tu macam mana nak praktik dia. Satu tertib ulama ilmu tauhid dulu. Nisbah keutamaan, bukan maksudnya dah habis ilmu tauhid baru belajar fiqh. Tidak. Tambah duk pondok semua belajar, nahwu belajar, sarah belajar, mantik belajar, balaghah belajar, tajwid belajar, qiraat belajar semua. Falak mau belajar kan. Sampai jadi bahasa esok kita belajar semua dah tu. Tapi prioriti dia la ilaha illallah, tauhid. Jadi mesti bagi dapat dia sampai sebati dengan hati sanubari. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita insya-Allah. Jadi yang tu yang ditaklif kepada kita, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kamu dengan Allah Taala dan Rasul. Jadi maksudnya imanlah sebagai iman tahqiq. Allah Taala hantar Nabi Rasul pun nak dapatkan iman tahqiq. Paling besar martabat iman pewaris Nabi Rasul. Betul iman siddiqin, iman syuhada, iman salihin. Sekurang-kurang ni iman salihin. Habis-habis tak ada, wa hasuna ulaika rafiqa, berkawanlah orang-orang yang ada iman dia, iman salih. Disebut oleh ulama 4 martabat tu bukan amal soleh, amal mati syahid, kan? Tapi iman salih, iman syuhada, iman siddiqin, iman pewaris Nabi. Iman Nabi memang kita tak boleh capai. Iman Nabi Rasul dia anugerah. Tapi iman pewaris Nabi boleh diusaha. Iman salih boleh diusaha. Iman syuhada boleh diusaha. Iman siddiqin boleh diusaha. Apa kursus dia? Duduk ngaji je. Tiba-tiba nak pergi kursus pewaris Nabi nantilah. Iman hak ni pun belum iman soleh lagi, baru nak belajar rukun iman, baru kena bab ketuhanan, baru nak kena Tuhan, macam mana mengenal Allah Ta'ala, baru bab pertama rukun iman. Tu pun terhegeh-hegeh. Kalau tanya kam, berapa kam ada kita dah belajar? Kam apa ustaz? Kam kambing. Tampah lagi, makan kambing banyak sangat. Ingat kam kambing aja. Oh, saya lawak sikit, sorry ya.
Kam tak ingat dah, macam bodoh, bengap, tak tahu benda. Kam mutasil mufasil, berapa mutasil berapa mufasil. Mutasil fi zat masuk macam mana, mutasil fi sifat macam mana. Patutnya bangun tidur tanya-tanya boleh jawab lah. Amal cuti banyak kan, mesti banyak muzakarah, sambil-sambil makan doyan, sambil-sambil PKP, sambil-sambil duduk di rumah. Sebutlah gitu kan. Apa cerita ni, sambil-sambil makan daging korban, sambil-sambil sembelih, sambil-sambil lapar, sambil-sambil cuci perut kan, ambil mandi-mandi sungai kan. Siapa dia tak tahu lah. Boleh je sembang-sembang tu, tapi kita tak lah, itulah lemah kita kan, emah kita tu. Saya sebut saya lah ni kan. Macam mana pun melawak-lawak tu menyambil, tapi apa kita belajar serius kita nak dapat ni. Tapi ilmu kalau tak ada tak boleh tak. Pasal ilmu tak support. Ilmu tak support, walaupun semangat tinggi, tak tahu apa benda tahap dia nak pergi. Dan bila ada gangguan, dia tak tahu apa yang menepis dan menangkis diri, dan apa protection yang perlu diberi. Itu kena mengaji. Tak ada ilmu, masalah juga. Dan bila ada ilmu pun tak amal, masalah juga. Macam mana pun, mana lagi masalah? Tak ada ilmu, tak ada amal ke dia amal tapi tak ada ilmu? Mana teruk? Sikit soalan cepu mas. Ada orang dia tak nak mengaji, kata dia, mengaji banyak-banyak tak amal buat apa? Oh tu kau nak beramal tapi tak ada ilmu, lagi bangang. Oh sedap gitu. Tak ada ilmu, tak beramal, kurang-kurangnya ada ilmu, tak ada amal. Bila dia nak beramal, bila-bila masa boleh beramal. Tapi orang tak ada ilmu nak amal apa? Ilmu pun tak ada, nak boleh buat apa? Nak bercakap pun tak kerti. Oh, pergi saya sebut itu kan. Ada Allah. Nyambil je sikit tu. Itu yang kita nak belajar, disiplin ilmu kena ambil. Pasal ilmu-ilmu ni lah yang akan istilahnya jadi guider kita untuk boleh memorize, ingat, sedar, faham, ada apa synchronize, nak hubung, jalin, hubung kait dengan apa persekitaran kita. Dengan itu mudah untuk kita boleh faham dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Pasal mentauhidkan Allah Ta'ala ni sebenarnya bukan satu benda yang asing daripada kehidupan kita. Bahkan bersama-sama kita hidup ni, bersama-sama tu ada tauhid. Dari sudut zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk, semua tu ada berkaitan buat tauhid Allah Ta'ala. Cuma kita nak tahu cara dan kaifiat bagaimana. Kalau tahu cara, faham ilmu dia, insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan pada kita untuk mencapai tauhid tersebut. Amin. Jadi dalam kerangka ke arah tu, sambungan kita dalam bab bicara mentauhidkan perbuatan, dasarnya ada dua. Apa dia? Allah saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Daripada quwwah ada harakah, daripada harakah baru ada fa'al. Ingat tak ingat atau ada saya sebut itu kan? Can you still remember it? Yang tu sepatutnya duduk di mulut tu, duduk di ingatan aja. Catatan tu Allah saja yang ada kuah, makhluk tak ada kuah. Dan takrif kuah beza dia dengan kudrat, kudrah apa, kuah apa. Sekali lalu saya dah sebut, tak ada muzakarah lah balik. Apa saya sebut? Yang tu satu hal. Jadi bila tauhid dengan Allah Ta'ala ni, tak ada siapa makhluk yang berkongsi dengan kuah Allah Ta'ala. Satu hal. Itu menafikan kam muttasil bila fa'al. Begitu juga bila Allah saja ada kuah, takkan ada lain daripada Allah Ta'ala ada kuah yang mustaqillah, yang asing. Takkan ada, melainkan kuah yang ada makhluk adalah kuah Allah, yang Allah yang kurnia, yang bagi anugerah pada makhluk. Nampak macam bakat makhluk ada kuah, sedangkan kita la quwwah illa billah. Ada fakta yang kita dah dengar lah, dengan taklidnya, tak payah ngaji pondok, tak apa, tak payah ngaji khas pun tak apa. Cuma itulah bodoh gitu kan, dia bengap gitu kan, dia istilahnya blur lah. Ada orang bukan saja blur, sebut kalimah la haula wala quwwata illa billah, tapi blank. Kita ni kita nak hilangkan blur tu. Kita bukan blur, yang dengan blur tu dia blunt, tapi kita nak sharp. Okey, bunyi putih sikit. Blur tu kabur, blunt, pemikiran tumpul kan, tumpul lah. Tapi kita nak very sharp, apa, tajam,
putus, yakin hak Allah, walaupun belum masuk dalam hati lagi, tapi yakin Allah daya kamu. Dah PKP dah, darurat dah, pasal satu dah, duk di 17,000 ni. 17,000. Something wrong there lah. Kalau saya dulu lagi saya ada sebut itu, orang tak percaya ni pasal lah kau nak kata tak ada teori konspirasi ni pasal lah kau, tapi aku duk tengok macam dia tak kena. Sebab muka itu kita tak kena. Tadi pun saya nak mari sini, ada jumpa duk semayang Zuhur tadi. Dalam perjalanan nak mari sini singgah semayang. Adalah. Tapi kat luar sana dia orang tanya tu, tak cocok lagi. Dia tanya cocok lah, faham lah cocok apa tu kan. Bukan cocok duit bank, keluar duit apa. Saya tak jawab, dia jawab dah. Nak ambil pun kata dia macam tak sedap hati je. Macam tak yakin ni, meragukan kata dia. Tu yang tak nak kan. Yang nak ni cocok lagi. Bahaya ni. Kita ambil pun bukan untuk jaga kita, tapi untuk jaga orang lain. Kelakar kan. Kita ambil bukan untuk jaga kita, tapi untuk jaga orang lain. Sampai ada saya tengok dalam mesej WhatsApp geng-geng duk ni kan. Dia macam kita pakai pampers bukan untuk kita terberak, tapi supaya jangan orang lain berak. Tapi kita pakai pampers. Boleh faham saya cakap apa? Kita pakai pampers buat apa? Kot kita terberak, adalah menampungnya, tak adalah menadahnya, macam tu lah kan. Yang ni kita vaksin bukan untuk kita, tapi untuk orang. Kita makan nasi bukan untuk kita, tapi untuk orang. Tubuh pampers sedang. Kita pakai pampers bukan untuk kita kencing, tak apa, supaya jangan orang kencing, tak apa. Tapi kepala otak manusia ni dia dah diasuh benda macam tu. Teori bengong macam tu pun orang terima. Atas nama macam-macam istilah lah kan. Saya tak sebut lah istilah-istilah tu. Tapi orang terima istilah tu. Kita suntik untuk orang, bukan untuk kita. Kalau kita tak jaga kita pun, kita kena jaga orang, walaupun bukan untuk kita. Sikit lah saya sebut itu. Sudah. Siapa saya sebut tu Macam mana boleh sebut tu? Tahulah sebelum tu macam mana boleh masuk cerita-cerita vaksin tu, pasal singgah semayang Zuhur kan. Tu nak singgah semayang Zuhur tu cerita pasal apa? Orang tanya, betul cerita orang tanya tu, macam mana boleh masuk ke sana tu? Sekeliling lah kan, sekeliling kita ni orang sembang itu lah, dia sembang tauhid ada. Jadi yang kita nak belajar ni, nak sembang tauhid, macam mana nak faham quwwah ni milik Allah. Jadi asal nak sebut tu angka tu lah kan. Dia buat usaha macam ni. Kita jaga kita buat, kita dah menang. Kita dah menang tu masalah tu. Macam tak ada Tuhan aja kau, bukan kita dah menang. Tu kita belum menang. Something wrong dah buat macam-macam tak menang. Duduk di rumah pun kita mesti menang. Sebab tu dia orang bagi komplain macam ni, kot kita duduk rumah tak kena cara kot kan. Cuba ajar sikit nak duduk macam mana, duduk menyangkung ke, duduk tawarruk ke, duduk iftirash ke, duduk bersila ke, duduk pendekar ke, macam mana kan. Kita duduk macam rumah tak ada kena cara kot. Satu kena Covid. Tak faham saya cakap apa? Boleh? Pasal stay at home duk kena juga. Angka makin besar, tapi darurat, tapi tak boleh rentas negeri. Kan masalah tu kan. Kalau dulu kita dengar 200-300 pun, kita tengok frontliner dah tak larat dah berpeluh, letih kan, sampai tidur dekat kubur. Yang ni 15,000 rasanya mampus kat kubur. Tapi tak mampus kat kubur pun, macam tak ada orang merungut pula ni, nak relax sikit lah. Saya sebut gitu kan. Doktor saya kata ada something wrong. Sepatutnya lagi usaha ni buat, lagi stay at home, lagi okey lah. Dia kata ada varian baru pula. Varian baru buat apa? Vaksin. Pasal vaksin yang varian baru lah. Yang lamanya buat apa vaksin, dah tak update. Kita dah pakai window apa lah ni? Dr. Hisham kata varian Delta ni yang India tu tak pesan dengan vaksin. Ada tu. Memang disebut itu pun. Betul dah vaksin buat apa?
supaya kita tak jadi mudarat lebih teruk kalau kita tak vaksin. Itulah menunjukkan bahawasanya vaksin tak bermanfaat. Kalau bermanfaat, cocok tak ada kena. Ni cocok, dia dapat kurang. Maksudnya bahkan ada yang dapat positif pasal cocok, dapat masuk jadi positif pasal apa? Pasal lepas dos kedua dapat. Dah memanglah kaedah nak bagi baik bukan masuk kuman, kena buang kuman. Bukan kaedah dia masuk kuman dalam badan. Saya sebut teori-teori kesihatan mudah aja. Saya bukan cerita ilmu tinggi-tinggi. Saya bukan mengaji tinggi. Dia kata tukuk ustaz bodoh tu. Memang aku cerita bodoh-bodoh lah ni, tapi orang boleh faham. Dia mau cerita tinggi-tinggi, orang tak faham. Tapi mau orang faham pun tak faham pun sebenarnya. Tapi buat-buat faham. Kita suntik untuk supaya orang lain terpelihara daripada kita yang buat penyakit. Tu ada. Teori bodoh. Macam mana orang boleh telan teori tu? Sikit. Yang ni nak kena faham syariat. Yang ni faham syariat. Orang tak faham saya tak tahu. Saya belajar untuk guru ajar prinsip, dia ada prinsip. Kita tak ikut orang. Kita ada tutup guru alim ulama, dia dah ajar prinsip ilmu sabab, musabab, usaha, ikhtiar. Dia suruh perhati. Maklumat pun in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang fasik bawa berita kena terima. Tambah WHO bawa berita, lagilah kena periksa. Orang fasik ni maksudnya dia Islam tapi macam itulah, tudung tak pakai, sembahyang pun tidak. Orang fasik itu walaupun kita tengok dia sangat lurus, sangat bagus bermuamalah dengan kita, amanah sangat kan, sampai orang bagi dia jadi pemerintah apa, katalah gitu macam mana, selagi dia tak Islam out. Kalau Islam pun fasik semak, apatah lagi WHO. Siapa WHO? Orang Islam ke? Orang Islam fasik ke? Weh, Yahudi weh. Kiblat dia Yahudi. Tu yang buat muka gitu kan. Kita diajar prinsip. Saya tak, orang lain saya tak tahu. Satu tengok dia kiblat WHO, sikit WHO, sikit WHO. Kita depan WHO. Ulama-ulama kita bodoh kan. Baik. Jadi nak bicara semua ni pasal apa? Pasal kita ada bab. Bab apa? Bab ni bab kita ni, kita ditaklif, kita duduk mengaji, kita duduk belajar yang ni, stay at home lah, apalah, pakai ubat macam ni, minum air suam lah, air kelapa lah kan, orang kata air lemon lah, madu, garam campur macam ni lah, macam-macam hal lah, air panas suam lah, apalah, macam-macam hal lah, jemur matahari lah. Apa tu? Kita bab ni, kita bab nak bicara ni, apa dia? Walaupun ketentuan ke Allah, kuasa ke Allah, tapi kat kita ditaklif buat kasab. Bila buat kasab tengok-tengok tak jadi, salah siapa? Takkan salah Allah. Takkan Allah silap. Allah buat peraturan betul. Kita buat wiring tengok-tengok, cupuk air skirt. Apa silap melengok? Bukan salah Allah. Aku pasang betul lah, tak silap. Kalau silap takkan jadi gitu. Mesti ada benda tak kena. Carilah. Ni dah stay at home tapi angka 17. Apa masalah? Bukan silap Allah. Bukan. Mesti ada sebab. Macam-macam sebab. Pergi tengok apa sebab tu. Semak. Itulah keadaan kita. Dalam masa yang sama, ketentuan Allah Ta'ala tak berlepas daripada hati kita. Tetap semua ujian. Tetap tak berpegang di atas usaha ikhtiar kita, tetap tak berserah membabi buta, tetap macam tu. Yang tu nak dapat tauhid tu. Kita bila ada benda bab tak beres bab akidah ni, kita akan jadi prinsip tak saw ala ma fatakum. Ayat Quran tu wala tafrahu bima atakum, supaya jangan kita terlajak nanti apa yang kita tak dapat lagi sampai bunuh diri, sampai putus asa daripada rahmat Allah. Dan jangan pula berbangga seronok sangat di atas kejayaan kita, di atas kita rasa kita yang menyebabkan berjaya ini. Malaysia negara pertama, kes paling sikit berjaya. Itulah takabur sangat, duk berasa diri sendiri, tak faham semua anugerah ilahi. Ada masalah tu. Yang apa masalah kita ni? Kau tak balik pada ilmu tauhid, itu je, nothing else.
Pengalaman kita hidup ngaji, tutup guru dah ajar, apa prinsip kita pun mesti rujuk akidah. Mesti. Sabab musabab satu hal. Sabab musabab betul mesti perjalanan sabab musabab. Kalau ada yang luar daripada perjalanan sabab musabab, tengok siapa tu. Nabi Rasul mukjizat. Para awliya karamah. Kalau orang awam itu ada maunah. Kalau yang tak ada jenis-jenis yang luar biasa tu, mesti ikut peraturan yang biasa. Macam mana yang sepatutnya dibuat. Okey. Ayat ni kita nak belajar sesungguhnya di atas faham prinsip Allah saja ada kuwah, makhluk tak ada kuwah. Satu, jangan membabi buta jadi jabariyah. Jangan pula berpegang ada kuwah kat kita, lupa ke Allah Taala jadi qadariyah, mu'tazilah. Kita duduk tengah-tengah. Usaha gila punya macam qadariyah dan mu'tazilah, tapi hati kita berserah hanya bertaut pada Allah Ta'ala macam Jabariyah. Pergi faham elok-elok istilah tu. Memang ulama kita, tutup guru kita guna istilah macam tu untuk memahamkan konsep ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni macam mana. Atau istilah bab kita nak belajar ni, nama dia usaha ikhtiar, tu bahasa Melayu. Kasab dan ikhtiar, bahasa lain iktisab dan ikhtiar. Itu bahasa Arab ni. Kasab, bahasanya kasab. Itu yang dipanggil iman kasbi, iman tahqiqi, iman taklidi. Jadi kasbi tu apa? Iman yang kita kena usaha bagi dapat. Satu betul ada kumpulan khas dengan kumpulan dakwah tu, kita kena usaha atas iman dan amal. Betul kan? Amal kena usaha, betul? Iman pun kena usaha atas iman. Apa macam usaha atas iman? Usaha atas sabab iman. Antara sabab iman ni amal. Amal apa? Kena amal iman baru boleh dapat amal iman, baru dapat iman. Kalau amal kerja dapat kerja, amal duit dapat duit, amal riak, amal maksiat. Macam mana nak dapat iman? Kena amal iman baru dapat iman. Betul. Kena usaha atas iman dan amal. Betul tu. Sokong sangat perkataan tu. Cuma macam mana syarahan dia tu, ngaji lain lah. Tak pernah belajar elok-elok. Kadang-kadang disebut iman amal, iman ke mana, amal tak tahu. Iman macam mana, amal macam mana pun tak faham. Suku juga tiang ngaji lah bagi faham. Ada orang kata iman ni semua taufik hidayat Allah Ta'ala. Rezeki pun Allah Ta'ala, tapi kau cari. Jodoh pun benda Allah Ta'ala, tapi kau cari. Betul kan? Cari sebab jodoh kan? Cari sebab rezeki, betul kan? Penyakit cari sebab untuk baik, betul kan? Sebab iman kena cari sebab iman. Ini sebab iman tawakal. Sebab rezeki, pulun. Tambah sabab untuk kayakan diri. Obat pun jadi bisnes. Ada orang tak faham, tanya lain. Baik. Jadi yang tu yang dia nak kata dalam pahaman kita, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam bab fa'al. Allah saja ada kuwah, makhluk tak ada kuwah. Saya syarah semua tu, semua nak teras dia tu. Apa dia? Sesungguhnya. Bukan main-main bab ni, pasal apa? Sungguh. Betul. Realitinya ada. Bertapak di alam nyata, bukan hanya fantasia, apa lagi fatamorgana sahaja. Apa dia? Dibangsakan bagi kita tak kala kita bekerja itu usaha ikhtiar. Bahasa Arab usaha tu dipanggil kasab, iktisab. Jumpa nanti ayat Quran istilah kasab dan iktisab. Jumpa nanti. Atau bahasa Melayu usaha. Cuma kita bila sebut usaha, ada tarikh nanti dia akan bagi dan kita bicara bagi faham elok masuk usaha tu. Kita duk faham usaha kita dan kita pandang kita, sedangkan kedekat kita nak usaha tu Allah juga beri. Yang tu yang kata baru boleh dapat tauhid Allah Ta'ala yang betul-betul pure, iman tahqiqi. Kalau tidak masih taklidi. Tu usaha duk pandang kita, buat berjaya. Inilah berkat usaha kita. Duk pandang siapa? Duk pandang kita lagi. Inilah berkat kejayaan kita. Duk pandang siapa? Duk pandang kita lagi. Ini hasil dakwah kita, contohlah kan, macam mana? Duk pandang kerja dakwah kita. Inilah hasil. Semua hasil kita. Subhanallah. Tak. Maksudnya kau tak faham lagi usaha tu apa dia? Tak faham lagi usaha tu apa dia? Usaha ni macam mana? Dapat apa hebat sekalipun macam mana Nabi dan Rasul, dia kata apa? Innama alainal balagh, la haula wala quwata illa billah, Allahul musta'an.
Dapat bantuan pun Allahul musta'an. Allah tempat minta tolong. Allah dia yang nasiruna. Allah yang tolong kita. In tansurullah yansurkum. Dia yang jamin tolong kita. Makhluk tak boleh tolong. Dia nak pergi tolong macam-macam lorong. Tapi Allah yang tolong. Laluan dia bagi melalui makhluk. Nampak makhluk tolong. Yang ni tauhid yang sentiasa nak duduk di hati ni. Macam mana ni? Allah. Yang ni ialah kita nak usaha supaya dapat iman tahqiqi. Walaupun sabab kita buat sungguh-sungguh, hati itu tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Hati itu sentiasa bertaut pada Allah Ta'ala. Kalau gagal pun tak menyalahkan Allah Ta'ala. Tak ada kata Allah tak bagi hidayat lagi, Allah belum bagi lagi kat kita. Tak salahkan Allah Ta'ala sikit pun. Tak ada pun keluar bahasa-bahasa macam tu. Allah Ta'ala tak bagi lagi pertolongan kat kita. Tak ada sikit pun bahasa-bahasa nak blame Allah Ta'ala. Orang beriman dia takkan cakap macam tu. Kita tak dapat pertolongan macam apa? Bukan Allah Ta'ala tak tolong. Ada sabab yang kita buat yang belum dapat pertolongan, belum melayakkan pertolongan. Tak pandai ni, Allah tak bagi aku pandai. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita pandai. Kita tak buat sabab untuk melayakkan kita pandai. Kalau ngapai tak ingat ni ayat Quran ni, tak ada. Bukan masalah Allah Ta'ala dia bagi lupa. Hakikat usah sembang. Kita bicara bab sabab-musabab ni. Macam mana? Ada sabab yang kau buat jadi tak ingat. Dia pandang situ. Kita punya kasab situlah, iktisab kita situlah. Yang ni kan yang dia kata sungguhnya bagi kita tak kala mengerjakan itu ada istilah usaha ikhtiar. Saya ulang tadi, usaha ni bahasa Arab dipanggil kasab iktisab. Ambil lah sikit bahasa tu, kasab. Kalau orang tua dulu guna bahasa tu, cuma zaman lah ni moden-moden orang tak pakai dah bahasa kasab-kasab ni. Kerja apa? Kerja buruh kasab aja. Saya tok guru pantun pun kata dia ngaji buluh kasab. Buruh kasab buluh, tapi dia ingat buluh kan. Ngaji pangkai, ngaji ujung pangkai lesap, tu selalu kena kali tu. Tapi dia sebut kasab tu, saya nak sebut kasab tu. Kasab tu disebut orang tua dulu. Kasab iktisab memang istilah Quran lah tu. Baik, bahasa Melayu usaha. Jadi kat kita ni bila kita buat ada nama usaha dan ikhtiar. Jadi usaha ikhtiar ni disebut dengan istilah dibangsakan kat kita. Istilah bangsa tu tak? Saya mengajar, tuan-tuan dengar, tuan-tuan catat, tuan-tuan tulis, tuan-tuan buka. Tak boleh online wifi, tak boleh wifi ni pakai parabola. Oh cari jalan lah, sabarlah. Tak boleh hak ni wifi ni beli pula apa saya nak sebut tak mana alat pemancar hak ni tak boleh pakai Digi, pakai Messi, tak boleh pakai OneZoc, tak boleh pakai ni mobile melata apa tu, janji line clear. Tu kasab lah tu. Kasab lah tu. Walaupun kasab buat berjaya macam mana? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kau nak kata bagus ni siap ni, tengok bahari dia boleh bagus. Tengok. Bagus-bagus. Bagi 100 sedap lah bagus. Cuba bagi ambil pakej RM15. Apa? Nak cerita apa? Makhluk. Kadang-kadang bagus pun. Rupanya promotion aja. Pakai 3 hari bagus. Lepas tu macam lama juga. Tipu je. Hurur. Ada hurur pula. Inilah dunia. Yang tu yang nak faham usaha tu. Jadi nak sebut dekat kita ada usaha ikhtiar. Di sinilah nak menguji dari sudut kita nak rujuk ke Allah Ta'ala, tak pernah putus asa dengan usaha. Allah Ta'ala sentiasa jadi tempat berserah hanya pada dia. Kat kita ni istilahnya jangan putus asa bila tak dapat apa yang dikerja. Itu prinsip dia. Betul, kalau dah dapat jangan berasa hak kita, melainkan anugerah Allah Ta'ala belaka. Prinsip hidup boleh jadi satu apa nak sebut satu prinsip hidup ke depan. Apa saja kita buat ni prinsip dia. Berjaya bukan daripada kita semata, bahkan bantuan daripada dia, iaitu Allah. Kalau gagal bukan salah Allah Ta'ala, kita yang buat sebab yang tak melayakkan dapat bantuan dan pertolongan dia. Tu prinsip usaha, prinsip kasab.
Baik. Jadi kat kita ni ada istilah usaha, kasab, iktisab dan ikhtiar. Ikhtiar lah memang bahasa Arab. Padanya. Baik, dalam masa ada usaha dan ikhtiar, satu lagi prinsip, apa dia? Serta tiada memberi bekas padanya pada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar kita tak beri bekas. Kita belajar dah prinsip tauhid. Allah dia fa'il hakiki, kita maf'ul. Takkan ada istilah apa? Allah terkesan sebab makhluk. Tidak pasal. Tak ada benda yang kita buat dengan sebab tu kita buat, maka dengan sebab tu Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Tak ada pasal. Mesti apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan semua dah sedia ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pelaksanaan dia. Tu nak tally semua tu. Jadi macam mana yang nak faham hak tu, macam mana nak faham usaha ikhtiar ni. Yang tu yang macam mana nak synchronise-kan dia. Baru jadi ahli tauhid. Kalau tidak tak boleh jadi ahli tauhid. Mustahil jadi ahli tauhid. Jadi makhluk mesti letak tempat makhluk. Makhluk dia tak boleh muassir, dia tak boleh beri bekas. Allah dia ilah, dia saja menentu. Makhluk tak boleh menentu. Walaupun begitu, kat kita nampak macam kita ada boleh buat sesuatu. Sedar kan nak tu, sedar kan nak tu. Dan kita makan, nampak macam kat makanan ada sesuatu. Maka ubat, ada kat ubat sesuatu. Kat sabab, ada sabab sesuatu. Macam ada sesuatu. Sedangkan kita pun makhluk, semua keliling makhluk. Makhluk letak tempat makhluk. La quwata la haula wala quwata illa billah. Dapat itulah selalunya susah. Itu kata tauhid itulah nak dikasapkan. Adapun bila ni semua ni kata Allah memang dia semua ketentuan Allah Taala belaka. Tu memang orang boleh sambung hujung. Tapi dengan sedarnya kita buat berjaya, la ilaha illallah. Dengan perasaan kan, penuh perasaan, Allah yang bagi berjaya semua. Hak tu bukan senang. Orang betul-betul ahli tauhid boleh dapat. Dan macam mana dapat ahli tauhid? Sebab ni ilmu dulu. Ilmu dulu. Dan dah ada ilmu, buat apa? Latih. Sebab tu orang Taala bagi hidayat. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita. Jadi proses kita ni untuk memudahkan ke arah tu, apa dia? Faham. Sebab faham ni ada pehcan ni. Kita jangan nak, istilah Urdu sikit lah tu kan, kita bila jangan kenal ni, bila ada irfan, ma'rifah macam ni, ada bab yang kita akan letakkan makhluk, tempat makhluk, Allah pada kedudukan Allah Ta'ala. Takkan bercampur aduk sama sekali. Takkan terbaliknya, takkan bercampur sama, takkan bercampur aduk. Bahkan jauh sangat Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi khas nak sebut tu tak mana? Makhluk tak beri membekas, tak boleh memberi bekas padanya usaha ikhtiar. Maksud tak beri bekas ni, maksud dikendaki tak boleh mengada dan mentiada. Dengan bahasa lain, kalau sama tu tidak boleh mengada dan mentiada dengan zatnya, ataupun dengan tabiatnya, ataupun dengan adatnya, ataupun dengan sabab musababnya. Tidak. Tetap yang mengada, yang beri bekas, al-mu'athir tu Arab dia Allah. Kalau atas putihnya yang efektor pada semua perkara, the one and only Allah, no others. Others tak akan boleh jadi efektor. Macam mana pun atas kita kena ada cause and effect. Bunyi orang putih sikit lah gitu. Pasti nak bakar sampah kena ambil api. Contoh tu bakar macam mana? La ilaha illallah. Tak ada api tu boleh bakar. Alat nak bakar api. Main tepuk tangan je. Ini menyala tak? Boleh tak? Boleh? Boleh menyala tak? Tak boleh? Boleh menyala? Minta hidung letak menyala tak? Boleh tak? Maunya. Dia mesti ada sesuatu yang boleh menyebabkan menyala lah. Dah buat menyala macam mana? La ilaha illallah. Tak sedar dengan perasaan dengan Allah bagi jadi tu. Tu susah. Saya kata susah pasal apa? Gangguan
dengan makhluk ni. Gurur tu besar. Terkecoh dengan kedudukan makhluk. Terkecoh dengan apa yang dapat dipandang pada makhluk. So kita belajar tauhid ni untuk jauh lebih daripada apa yang kita pandang dengan mata, dengan kita kenal makhluk ni makhluk semata-mata. Tidak lebih daripada kedudukan makhluk. Makhluk mesti makhluk semata-mata. Kita ambil sabab pun kena kenal makhluk adalah tetap makhluk. Walaupun nampak makhluk, ada sesuatu pada makhluk. Itu yang duk nampak. Tapi atas kita faham tauhid, macam mana kita nampak satu lapis lagi. Siapa? Makhluk, tetap makhluk. Allah adalah yang menjadikan makhluk. Dengan makhluk tu dapat apa yang kat kita. Dengan makhluk yang Allah bagi jadi tu, bagi boleh kat kita, yang nak kita tauhid ke Allah, bukan ke makhluk. Itu yang maksud dia, kat kita ada usaha, tiada memberi bekas padanya pada mengada dan meniada. Saya sama ni tak ada mengada dan meniada tak mana, dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, atau kita sebut ni dari sudut perbuatannya, dari sudut milik. Khas atas mengada meniada, tentulah bab ni af'al lah, bab perbuatan lah. Mengada meniada ni dia bab fa'al. Jadi tauhid belajar kita bab macam ni dia itulah tahap dia. Memang istilahnya iman bukan iman taklidi, dia iman kasbi. Yang kita punya proses duk buat ni apa? Yang ni iman ilmi, iman belajar. Ilmu iman yang kasbi, yang kita sedang usaha untuk dapat iman. Kasbi, usaha untuk dapat iman supaya dapat iman tahqiqi, bukan iman taklidi. Iman taklidi, iman tak usaha dapat. Kita tahu yang menjadikan kita ni Allah, usaha ke? Banyak-banyak sedar kan? Siapa jadikan kita? Siapa jadikan kamu? Pandai pun. Hang duk India lama kot ngaji tauhid kan? Berapa kita tauhid khatam. Ada tapi jawab, siapa jadikan kau? Siapa jadikan langit? Tok Wan kan siapa bagi jadi? Itu Tok Wan lah kan. Siapa bagi jadi? Kecil-kecil pandai jawab Allah. Saya anak saya kalau 5 tahun pun siapa bagi jadi langit pun tak. Allah lah bagi jadi. Kita mana boleh bagi jadi? Kecil-kecil pandai. Memang pandai. Taklidi tu takkan sampai tua tahap tu. Yang tu kalau tanya lepas tu tak tahu lah. Masalah yang lain tak faham. Kita tak, bukan hak tu saja. Ya Allah, mudah-mudahan faham ni. Mudahkan kita untuk dapat. Bukan certain time, bahkan all the time. Pasal usaha ikhtiar ni 24 jam kat kita. Jalan berusaha, duduk berusaha, baring berusaha, tidur berusaha, tertidur tak usaha. Tak usaha dapat. Kadang main masjid bukan usaha nak main mengaji, mengaji. Itu dapat. Tak faham. Ramai macam tu. Saya punya pengalaman mengajar kat masjid, ramai yang bukan mengaji. Dia pun tak tahu ada mengaji. Ustaz ada. Ustaz ada, duduk jelah. Dia bukan nak mengaji. Tapi dengan sebab dia duduk tu dia dapat mengaji. Ada benda kita tak usaha pun Allah Ta'ala bagi. Ya Allah, pemurahnya dia. Tu kata dia pemurah. Walaupun kita tak usaha dia bagi. Ada bab macam ni lah, kita usaha pergi. Tak dapat. Padahal usaha gila tu. Minum kopi lah, apalah. Ambil minyak angin lagi bubuh supaya jangan mantuk. Dengar tapi tak faham. Ada juga yang orang tak niat pergi masjid, dia pun tengok dengar sambil pergi jalan ni, dapat ilmu tauhid. Macam mana pun macam mana, atas perjalanan sabab-musabab kasab. Macam itulah. Nak sebut prinsip. Jadi kat kita ada usaha yang ditaklif, tapi usaha ni tak beri bekas. Kalau orang tanya pula dah tak beri bekas, usaha buat apa? Itulah syariat. Macam mana Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad? Siapa bagi hidayat? Allah. Untuk Nabi Muhammad, syariat, sabab-musabab, usaha ikhtiar. Bahkan saya ada sebut itu sekali lalu dalam peristiwa kita belajar ayat mutasyabihat apa? Allah Ta'ala dia yang bagi hidayat. Betul. Innaka la tahdi man ahbabta. Nisbah bagi petunjuk, orang yang kita kasih pun kita tak boleh bagi petunjuk. Betul. Tapi ada ayat Quran lain Al-Masih yang sama, Allah Ta'ala kata wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kau Muhammad, sungguh memang kau lah petunjuk pada jalan yang lurus. Itu macam mana pula?
Ustaz kata Allah bagi petunjuk, Ustaz kata Nabi Muhammad bagi petunjuk. Allah bagi jalan petunjuk hakiki, Nabi Muhammad bagi petunjuk atas jalan sababi, kasbi, ikhtiari, kan? Atas jalan kasbi, ikhtiari, atas jalan sabab, atas cause and effect Muhammad bagi petunjuk, hakiki bagi petunjuk Allah. Mesti faham satu ayat-ayat Quran mana yang kata Allah bagi hidayat. Kalau kata Nabi Muhammad tak boleh bagi hidayat, tak mana tu? Dari sudut hakiki. Tu kata ayat Quran bagi Nabi Muhammad yang bagi hidayat atas jalan kasbi. Ini baru kita akan faham konteks ayat Quran tu, macam mana nak sinkronaskan dia. Sama juga kat kita, macam mana nak sinkronaskan perbuatan kita ni. Nampak makhluk buat sesuatu, tak, yang buat Allah, makhluk buat sebab. Walaupun nampak sebab kat kita, tapi hati masih berpegang dengan Allah yang Maha Esa. Kita baru sentuh prinsip macam mana nak masuk dalam bab usaha ikhtiar ni. Seperti yang ni dia nak bagi contoh panjang nanti, sambung nanti esok insya-Allah. Macam mana nak praktikkan, kata kita ni ada usaha ikhtiar, ada kasab, iktisab. Allah dia yang memberi bekah, makhluk tak beri bekah sama sekali untuk mengada dan meniada dengan zat dia, dengan tabiat dia, dengan sifat dia, dengan sabab dia, dengan elat dia, pergi apa-apa istilah itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Tapi sebenarnya yang bagi ada tu adalah Allah Taala. Macam mana nak praktikal dia? Yang tu jumpa insya-Allah. Jadi walaupun dia bagi contoh satu, faham satu ni nak bawa dalam seluruh kehidupan. Jangan. InsyaAllah situ dululah. Jadi kita baca sikit je lah, pasal ada yang recall balik apa dah belajar, sikit apa yang ke depan. Jadi ada benda nak telan apa dia kat kita di taklif usaha ikhtiar, kasab, iktisab. Pasal apa? Kita dituntut untuk bukan saja iman taklid, tapi kena iman tahqiq. Macam mana dapat iman tahqiq? Ditaklif pada kita untuk belajar ilmu iman, lepas tu amal iman. Macam mana nak amal iman? Ada ilmu dia, kefiat dia, cara dia macam mana, detail depanlah, ada sebahagian dah sebut pun. Jadi antaranya apa? Hadirkan apa kita buat, walaupun kita buat sabab, hadirkan Allah yang beri. Boleh latih tu setiap hari, masya-Allah. Memang Allah Ta'ala akan mudahkan segala-galanya untuk dapat tauhid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalan kalau ada dengan kita apa yang dah bicara, istilah kita untuk malam ni sikit aja. Usaha ikhtiar, kasab, iktisab. Ada banyak lama saya sebut. Ada soal? Usaha ni nama lain dia syariat, bolehlah. Cuma bila syariat tu dia terlalu umum, dia boleh dia am lah. Bila usaha ni dia syariat khas dalam bab perbuatan. Pasal kita nak cerita ni bab afal. Dia cerita bab perbuatan, bab kederat, bab quwwah. Yang tu yang panggil usaha. Kalau atau bab syariat, sabab, aku umum sabab tu. Tapi bila sebut usaha, fokus pada benda-benda yang berkaitan dengan quwwah dan harakah. Itu lain. Kalau bukan kalau tak ikut jalan syariat, tak dipanggil usaha. Usaha juga, tapi usaha yang salah. Macam mana nak kaya main judi, usaha tak? Tu takkan tak panggil usaha, tapi usaha salah. Usaha yang tak disuruh syariat. Pasal usaha tu menyalahi syariat. Jadi syariat tu guider dia, pengimbang dia. Atas nama perbuatan usaha. Tapi usaha tu usaha betul tak betul, patuh tak patuh syariat. Cukup tak SOP dia? Atas nama usaha. Jadi pencuri, usaha tak? Ke terpaksa? Orang jadi pendari, usaha tak? Jadi ahli sukan, usaha tak? Ke tak usaha, tiba-tiba jadi macam ahli coreh?
nak jadi Lee Chong Wei ingat senang ke? Tanyalah Miss Poon nak jadi Lee Chong Wei macam mana. Miss Poon dia baru meninggal pula isteri dia kan. Orang pun tahu, ingat saya seorang ni tahu. Apa cerita ni? Tanyalah Lee Chong Wei macam mana nak senang. Ingat senang ke main badminton 5 minit itu boleh jadi Lee Chong Wei? Lee Chong Sui boleh lah. Lee Chong Wei tak jadi kan. Betul kot sekali lalu kan. Jadi maksudnya atas nama usaha syaitan pun usaha, tapi usaha menyesat, salah dengan syariat. Malaikat usaha untuk bagi hidayat, tepat dengan syariat. Itulah sekali lalu kan. Atas nama usaha, tapi bukan bila tak usaha nama tak syariat. Tak. Benda yang usaha salah, maksudnya salah usaha dari segi syariat, dari sisi syariat. Syariat tu sebagai parameter dia, kayu ukur dia. Saya guna bahasa moden-moden ni, sorry sikit lah pasal ada bahasa kena guna bahasa moden sikit. Campur pergi lah kan. Ambil pergi lah bahasa sambil-sambil tu. Lain? Ya, boleh kata gitu. Ataupun dia mughayyir, atau dengan mana taghyir langsung. Usaha satu sudut, ikhtiar satu sudut. Usaha pandang pada quwwah, jumpa nanti pelajaran tu. Ikhtiar tu sudut dari segi kehendak, ada iradah, ada khiyar kita. Ni nak main mengaji, nak duduk depan, duduk belakang. Usaha dia lah. Untuk nak khiyar macam mana? Nak duduk depan. Apa langkahnya? Jalan, ngesut. Apa macam jalan lah. Nak main cepat ke main lambat? Nak dapat awal ke dapat kemudian? Apa usaha kau buat? Usaha satu. Apa ikhtiarnya? Istilahnya ada macam misi dan visi. Ada khas itu. Tapi atas tafsir boleh juga, tapi lebih sedap kata di atas alam mughayyarah. Maksudnya usaha satu, ikhtiar satu. Maksudnya usaha atas kudrat, atas nama kudrat. Kalau guna bahasa asing dia, usaha tu kudrat, ikhtiar tu iradat. Itulah bahasa mudah. Jadi iradat kudrat sama tafsir? Tak. Dia taghyir. Soalan tu advance sikit lah. Lain? Saya jawab soalan. Kalau atau tafsir maksudnya apa dia putih? White. Tu atau tafsir. Tu tafsir. Saya urai bahasa banyak kan. Dia ada tamsil, macam-macam saya urai lagi, sakit balik pula, biar lu. Ada orang boleh faham, ada orang lagi apa benda lah orang tua ni duk syarah. Cukup. Nak PM lain, PM tepi. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillah.